Selamat pagi anak-anak 4 inovasi dan juga 4 dimensi. Hari ini Ahad 17 Mei. Tajuk kita bab 9 kebarangkalian peristiwa bergabung. Kita masuk subtopik 9.4 aplikasi kebarangkalian peristiwa bergabung. Okey. Jadi objektif pembelajaran hari ini kita nak menyelesaikan masalah yang melibatkan peristiwa bergabung dan kriteria kejayaan yang menentukan kriteria kejayaan untuk pembelajaran hari ini. Kita perlu tahu mengaplikasikan konsep yang telah kita pelajari, iaitu konsep peristiwa bersandar dan tidak bersandar, peristiwa saling eksklusif dan tidak saling eksklusif dalam menyelesaikan masalah yang diberikan. Jadi kita buat imbasan semula, apa yang telah kita pelajari untuk tajuk ini. Sebenarnya kita dah sampai ke penghujung tajuk. Kita telah belajar tentang hukum pendarapan kebarangkalian. Bagi hukum pendarapan kebarangkalian, tolong fokus pada perkataan yang digunakan dalam masalah ialah perkataan dan. Katakan peristiwa mendapat huruf A dan nombor genap. Okey, fokus pada perkataan dan. Kalau ada perkataan dan, kita menggunakan simbol persilangan seperti ini. Simbol persilangan. Kalau dah lupa simbolnya, gunalah perkataan dan, tak ada masalah. Okey, kalau dan, kita menggunakan operasi darab. Okey, ingat kalau perkataan dan, kita menggunakan operasi darab. Okey. Bagi hukum ataupun rumus penambahan kebarangkalian, tolong fokus pada perkataan atau. Okey, kalau menggunakan perkataan atau, katakan memilih huruf A atau nombor genap. Kalau dia adalah eksklusif, okey, eksklusif maksudnya dia tidak ada persilangan. Maka kebarangkalian A atau B kita hanya tambah. Kebarangkalian A tambah kebarangkalian B. Contohnya kebarangkalian A ialah 2/5, katakan dia 2/5 tambah 1/4. Itu saja. Okey? Tetapi kalau dia tidak saling eksklusif, maksudnya dia ada kawasan persilangan. Okey, jadi kalau kita nak membuat hukum penambahan, kita kena kebarangkalian A tambah kebarangkalian B, tolak keluar kawasan persilangan ini. Okey, tolak keluar kawasan persilangan ini. Ini ialah imbasan semula apa yang telah kita pelajari dalam bab ini. Sebab kita nak gunakan semua yang telah kita pelajari untuk selesaikan masalah. Okey, kita tengok contoh dahulu. Contoh yang pertama, sebiji dadu adil dilambungkan 2 kali berturut-turut. Okey, dadu adil dilambung 2 kali itu berturut-turut. Jika uji kaji itu dijalankan 540 kali. 540 kali. Dan dadu kita kena ingat ada nombor 1 hingga 6 sahaja. Soalannya, berapa kalikah sekurang-kurangnya satu nombor kuasa 2 sempurna yang diperolehi? Kuasa 2 sempurna maksudnya 1 kuasa 1, 1. 2 kuasa 2, 4. 3 kuasa 2, 9. 4 kuasa 2, 16. 5 kuasa 2, 25 dan seterusnya. Ini semua dikenali sebagai kuasa 2 sempurna. Kuasa 2 sempurna. Tetapi dadu kita hanya ada 1 hingga 6. Jadi nombor kuasa 2 sempurna yang terlibat, yang terkandung dalam dadu kita hanya ada 2 nombor saja, 1 dan 4. Jadi kebarangkalian untuk mendapat nombor kuasa 2 sempurna 4, 1 dan 4, maksudnya kita ada 2 kesudahan. Dadu kita ada 6 kesudahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Jadi kebarangkaliannya ialah 2/6. Ataupun kita permudahkan
1/3. Okay, 6 ini datang daripada 6 kesudahan yang ada pada dadu. 2 ini datang daripada 2 kesudahan iaitu 1 dan 4. 1 dan 4 maksudnya 2 kesudahan. Okay. Seterusnya kita tengok lambungan pertama. Kita tak habis lagi tau. Dalam kerja ni tak habis lagi. Lambungan pertama, K untuk dapat nombor kuasa 2 sempurna. K tanda maksudnya tidak mendapat nombor kuasa 2 sempurna. K tanda. Kalau dapat nombor kuasa sempurna ialah 1/3, maka untuk tak dapat ialah 2/3. Sebab 1/3 tambah 2/3 dia mesti jumlahnya sama dengan 1. Okay, jumlah mesti sama dengan 1. Kalau dapat nombor kuasa 2 sempurna 1/3, maka tak dapat ialah 2/3. Okay, sama seperti hujan. Hujan 1/3, tak hujan 2/3. Sebab bila kita jumlahkan mesti 1. Okay, lambungan kedua 1/3. Untuk tak dapat nombor kuasa 2 sempurna 2/3. Okay, sama sama. Jadi kesudahannya ialah laluan ini K. Okay, laluan yang kedua K tanda. Laluan yang ketiga K tanda K. Laluan yang keempat K tanda. So ini kita senaraikan semua kesudahan yang diperolehi. Okey. Soalannya ialah kita mendapat sekurang-kurangnya satu nombor kuasa sempurna. Satu nombor kuasa sempurna diwakili dengan K. Jadi yang terlibat adalah K tanda K. Okay. Sekurang-kurangnya ada satu nombor kuasa 2 sempurna. Jadi kita keluarkan KK atau sebab itu kita gunakan kesatuan atau. Kalau kita tak dapat kesudahan pertama atau kita dapat kesudahan ini. Kalau tak dapat kesudahan yang kedua atau kesudahan yang ketiga. Sebab itu operasi atau ialah tambah. Operasi atau ialah tambah. Okey. Bila kita baca K dan K. Lambungan pertama kita dapat K, lambungan kedua kita dapat K. Lambungan pertama K dan lambungan kedua K. Bila kita baca perkataan dan, lambungan K dan K, kita guna operasi darab. Untuk dapat K, kita ada 1/3 dan K. Dan maksudnya darab. Atau kalau kita tak dapat kesudahan pertama, atau kita dapat kesudahan kedua. Kesudahan kedua kita K dan K tanda. K dan, kalau dan darab. Okay. K selalu 1/3 dan darab K tanda 2/3. Okay. Kalau kita tak dapat kesudahan yang kedua, mungkin kita dapat kesudahan yang ketiga. Laluan kita K tanda 2/3 dan K. Dan operasi darab K kita dapat 1/3. Okay. Gunakan kalkulator. Kita akan dapat 5/9. 5/9. Sekarang soalan tanya berapa kalikah kita akan dapat nombor sekurang-kurangnya satu nombor kuasa 2 sempurna. Kalau saya baling 540 kali. Okey, balingan sekali kebarangkaliannya 5/9. So saya gunakan 5/9 darab 540 kali. So kemungkinan saya akan dapat 300 kali adalah mendapat sekurang-kurangnya satu nombor kuasa 2 sempurna. Okey, kita tengok soalan yang kedua pula. Soalan yang kedua, okey, tolong baca dengan teliti.
kotak mengandungi 7 biji guli merah, keluarkan 7 kotak guli merah, katakan merah kita ada 7. Okey. 5 biji kuning, katakan ada kuning ada 5, 3 biru, biru keluarkan 3. Jadi kita tengok jumlahnya ada 15. Ini adalah maklumat yang penting, kena keluarkan. 2 biji guli dipilih secara rawat daripada kotak satu demi satu. Soalan kata satu demi satu. Okey, sekiranya guli pertama, dikata guli pertama. Kalau guli pertama keluar berwarna biru, maka guli itu akan dipulangkan semula. Kalau dipulangkan semula, maksudnya jumlah dalam ambilan kedua masih lagi 15 biji dan guli biru masih lagi 3 biji. Sebab kalau dapat biru, pulang balik. Okey. Kalau dapat guli pertama bukan berwarna biru, kalau dia bukan berwarna biru, maka tidak dipulangkan. Tidak dipulangkan maksudnya kalau tak dapat guli yang bukan warna biru, tak dipulangkan, jumlah akan jadi 14. Okey, jumlah akan jadi 14. Kalau merah, merah sekarang mungkin akan jadi 6. Kalau dapat kuning, kuning untuk ambilan kedua mungkin akan dapat 4 saja. Okey. Jadi hitung kebarangkalian mendapat guli yang berlainan warna. Okey, syarat kita sekarang ialah berlainan warna. Jadi apa yang perlu kita buat? Lebih mudah jika kita dapat buat dalam bentuk gambar rajah pokok. Sebab kalau kita buat dalam gambar rajah pokok lebih mudah untuk dilihat sebab dia ada ambilan pertama dan juga ambilan kedua. Guli kita ada yang warna merah, ada yang warna kuning dan warna biru. Tadi kita kata merah ada 7 biji, kuning ada 5 dan biru kita ada 3. Jumlah semua ada 15. Sebab itu kalau ambilan pertamanya, ambilan pertama adalah warna merah. Kebarangkalian di sini ialah bilangan per jumlah. Merah 7, 7 per 15, bilangan per jumlah. Okey, kuning kita akan dapat 5 per 15. Biru kita akan dapat 3 per 15. Okey, sekarang kalau kita dapat merah, soalan kata kalau dapat merah, merah dipulangkan balik semula ke dalam kotak. Kalau saya dapat merah, kemungkinan ambilan kedua saya juga dapat merah, kuning ataupun biru. Kalau saya dapat kuning, ambilan kedua mungkin saya dapat merah, kuning dan juga ataupun biru. Begitu juga dengan biru, merah, kuning dan biru. Okey. Sekarang kalau saya dapat merah, saya pulangkan balik ke dalam okey, tengok baik-baik. Kalau dapat biru, dia akan dipulangkan. Sekarang saya dapat merah. Kalau saya dapat merah, bagi ambilan kedua, merah dah berkurangan jadi 6. Sebab kali pertama saya dapat merah, kalau kali pertama saya dapat merah, kali kedua sebab saya dapat merah, saya tak pulangkan ke dalam kotak. So, bilangan merah akan menjadi 6. Jumlah akan menjadi 14. Okay? Sebab itu dalam ambilan kedua, merah akan dapat kebarangkalian 6 per 14. Kuning masih lagi 5. Tetapi sekarang 5 per 14. Sebab jumlah guli di dalam kotak sekarang adalah 14 jumlah sebab merah tadi tak dipulangkan ke dalam kotak. Biru akan jadi 3 per 14. Okey, sekarang kalau saya dapat kuning, mula-mula ambilan pertama kuning ialah 5 per 15. Okey, kalau saya dapat kuning pun saya tak pulangkan guli yang pertama ke dalam kotak. So guli yang pertama tak dipulangkan, sekarang akan jadi 4 saja untuk kuning. 4 saja untuk kuning sebab tak dipulangkan, jumlah akan jadi 14. So dekat sini bagi ambilan kedua, merah masih lagi 7 per 14. Kuning sebab dah ambil 1 tinggal 4 per 14. Biru dapat 3 per 14. Kebarangkalian bagi ambilan kedua.
Okey. Seterusnya saya tengok kalau saya dapat biru bagi ambilan pertama. Biru mula-mula 3/15. Soalan kata kalau dapat biru, kita pulangkan ke dalam kotak. Bila kita pulangkan ke dalam kotak, biru masih ada lagi 3. Biru masih ada lagi 3. Dan jumlah dalam kotak tetap 15 sebab biru dipulangkan balik. Okey, so sekarang untuk dapat ambilan kedua bagi merah 7/15. Kuning 5/15. Biru masih lagi 3/15. Okey, sekarang soalannya ialah kebarangkalian mendapat guli yang berlainan warna. So daripada kesudahan kita, kita tengok manakah kebarangkalian yang berlainan warna MK, MB, KM. Merah tak boleh sebab dia sama warna. KK tak boleh sama warna. KB boleh, BM boleh, BK boleh, BB tak boleh sebab dia sama warna. Syarat kita mesti berlainan warna. Okey, sekarang kita baca sebagai merah dan kuning. Kebarangkalian merah dan kuning. Okey, sebab itu kita gunakan operasi darab. Okey, untuk dapat laluan ini, kita merah 7/15 dan operasi darab. Kuning kita di sini ialah 5/14. Masukkan ke dalam formula. Okey, kalau saya tak dapat ambilan ini, saya mungkin dapat kesudahan MB. MB. MB saya lalu 7/15 dan saya dapat B. B saya di sini tadi saya dah label 3/14. Okey, masukkan untuk yang lain juga atau kita buat operasi tambah. Kalau kita tak dapat kesudahan yang pertama MK atau kita mungkin dapat MB. Kalau tak dapat MB atau kita dapat KM. Okey, kalau tak dapat KM atau kita dapat KB. Sebab itu bila kita gunakan perkataan atau, operasi ni ialah tambah. Bila kita baca M dan K, operasi ni ialah darab. Jadi lengkapkan untuk yang semua sekali. Guna kalkulator, kira jumlahnya, kita akan dapat 349/525. Jalan kerjanya agak panjang. Jadi latihan untuk hari ini daripada buku teks tingkatan 4, muka surat 264, praktis sendiri 9.4a, buat soalan 1, 2 dan 3 sahaja. Okey, yang tidak ada buku boleh rujuk slide yang dikongsikan dalam Google Classroom dan juga Telegram dan WhatsApp. Okey. Ini ialah praktis sendiri 9.4a. Okey, soalan 1 dan 2 dan 3. Okey. Cikgu berikan sedikit tips bagaimana nak menjawab soalan yang diberikan. Okey, tolong baca soalan yang pertama. Soalan yang pertama, kajian tentang jantina terhadap 16,000 keluarga. 16,000 keluarga ni penting. 2 orang anak dijalankan. Anggarkan bilangan keluarga yang mempunyai sekurang-kurangnya seorang anak lelaki dalam kajian tersebut. Okey, katakan saya buat anak gambar raja pokok anak pertama, anak kedua. Okey, anak pertama mungkin lelaki, kalau tak dapat lelaki mungkin perempuan. Anak kedua, kalau lelaki anak pertama, anak kedua mungkin dapat lelaki. Kalau tak dapat lelaki, dapat perempuan juga. Okey. Kesudahan, saya akan dapat lelaki dan lelaki atau lelaki dan perempuan. Okey, bagi kesudahan yang seterusnya, perempuan, anak yang kedua mungkin lelaki. Kalau bukan lelaki, mungkin perempuan. Okey, jadi kesudahannya perempuan dan lelaki.
Kesudahan seterusnya perempuan dan perempuan. Okey, soalan kata sekurang-kurangnya seorang anak lelaki. So kita tengok kesudahan. Yang mana yang memenuhi syarat sekurang-kurangnya seorang anak lelaki. Lelaki dan lelaki, lelaki perempuan, perempuan lelaki. Ada 3 kesudahan di sini. Okey. Jadi kita tengok, kita isi balik ke barangkali untuk dapat lelaki. Jantina ada 2. So lelaki 1/2. Untuk dapat perempuan juga 1/2. 1/2, 1/2, 1/2. Dia adalah peristiwa yang tidak bersandar antara satu sama lain. Okey. Jadi kita nak mencari kebarangkalian sekurang-kurangnya. Tulis kebarangkalian sekurang-kurangnya 1 lelaki. Bila kebarangkalian sekurang-kurangnya 1 lelaki, kita akan dapat kesudahan lelaki atau lelaki perempuan, atau kita guna tambah perempuan lelaki. Jadi kita ikut laluannya. Laluan di sini ialah lelaki 1/2 dan lelaki. Maksudnya 1/2 dan 1/2. Tambah atau 1/2 dan lelaki dan. Bila dan kita guna operasi darab 1/2. Tambah sebab atau. Perempuan kebarangkalian 1/2 dan lelaki darab 1/2. So jumlah kat sini kita akan dapat berapa? Tolong cari. Sepatutnya akan dapat 3/4. Tetapi kita belum lagi menjawab soalannya. Soalan kata berapa bilangan keluarga? Okey, kalau bilangan keluarga, kita kena gunakan kebarangkalian yang kita dapat 3/4 darab dengan 16,000. So dapatlah berapa bilangan keluarga yang mempunyai sekurang-kurangnya seorang anak. Tolong cari sendiri. Okey, sekarang tengok pula soalan nombor 2. Soalan nombor 2. Dalam sebuah kotak ada 3 batang pen. Okey, dalam kotak ada 3 batang pen kuning. So keluarkan kuning. Kuning ada 3, 5 batang pen merah, merah ada 5, 1 hitam, hitam ada 1. So jumlah kita sekarang ada 9. Jumlah ada 9. Okey, so soalannya ialah 2 batang pen dikeluarkan. Okey, 2 batang pen dikeluarkan secara rawak. Hitung kebarangkalian bahawa kedua-dua pen yang dipilih adalah sama warna. Sama warna. Kalau nak buat gambar raja pokok, boleh juga. Kalau tak buat pun tak ada masalah sebab soalan tidak ada syarat nak buat ataupun tidak. So bila tidak ada syarat nak buat gambar raja pokok, kita boleh pilih tak buat pun tak ada masalah. Tapi bila ada syarat perlu keluarkan gambar raja pokok, maka itu adalah wajib buat. Okey, katakan saya keluarkan gambar raja pokok. Mungkin saya dapat kuning, mungkin saya dapat warna merah, mungkin saya dapat hijau. Okey. Kalau pen dikeluarkan, yang pertamanya pen kuning. Kuning kebarangkalian 3/9. Kalau merah 5/9. Hitam 1/9. Okey. Kalau saya dapat pen warna kuning, kebarangkalian kali kedua saya pilih, saya mungkin dapat kuning, saya mungkin dapat merah, saya mungkin dapat hitam. Okey. Sekarang kalau pen kuning dah dikeluarkan, jumlah akan jadi 8. Kuning sekarang akan jadi berapa? 2 2/8. Merah ada 5/8. Hitam akan dapat 1/8. Sebab kita dah keluarkan 1 kuning. So jumlah kuning tinggal 2 dalam ambilan kedua. Okey,
Jumlah pen tinggal 8. Okey. Sekarang kalau saya dapat pen merah, ambilan kedua mungkin saya dapat kuning, mungkin saya dapat merah, mungkin saya dapat hitam. Okey. Kebarangkalian untuk dapat kuning, ialah 3/8 sekarang. Merah ialah tinggal 4/8. Untuk hitam 1/8. Okey. Sekarang kalau ambilan pertama saya dapat hitam, saya mungkin dapat kuning, merah untuk ambilan kedua. Boleh tak saya dapat hitam lagi? Tak boleh, sebab hitam ada satu batang pen saja. Bila diambil, hitam dah tidak ada untuk ambilan kedua. So, kuning 3/8, merah 5/8. Hitam tidak mungkin dapat lagi. So, kesudahan saya di sini ialah kuning-kuning, kuning merah, kuning hitam. Okey, lengkapkan semuanya sekali. Okey, soalan kata pen yang sama warna. Okey, pen yang sama warna kuning dan kuning. Ataupun saya mungkin dapat merah dan merah. Okey. So saya cari kebarangkalian sama warna. Sama warna ialah kuning dan kuning, atau so saya tambah atau merah dan merah. Saya tidak mungkin akan dapat hitam dan hitam sebab hitam hanya sebatang saja. So saya ikut laluan kuning dan kuning. Saya nampak 3/9. So 3/9 kuning dan ialah operasi darab. Kuning kedua saya nampak 2/8, masukkan 2/8. Tambah merah dan merah. Okey, merah yang kalau ambilan pertama saya nampak 5/9 dan saya buat operasi darab. Merah lagi 4/9. 4/8. So dapat berapa jawapannya? Okey. Kalau kita boleh buat terus tanpa gambar raja pokok pun tak ada masalah. Sebab bila dia kata sama warna, kita hanya boleh dapat kalau ada 3 jenis warna, kuning dan kuning, merah dan merah, tetapi tak boleh hitam dan hitam sebab pen hanya sebatang. Okey. So kuning dan kuning, merah dan merah. Okey, kalau saya boleh berfikir macam ni, P kuning, kuning atau kebarangkalian merah, merah. So tanpa gambar raja pokok ini, so kita fikir sendiri macam mana nak dapat. Kuning yang pertama ialah 3/9. Kuning dan ialah darab. Kuning kuning. Kalau saya dah keluarkan satu kuning, ambilan kedua saya tinggal 2. Per jumlah 8. Okey, tambah atau merah. Merah asalnya 5/9. Kalau saya dah keluarkan satu merah, ambilan kedua saya tinggal 4 merah. 4 daripada jumlah semua sekali 8. So, berapa jawapannya? So, tengok jalan kerjanya sama seperti bila saya gunakan gambar raja pokok juga. Gambar raja pokok hanya membantu kita melihat dengan lebih jelas. Tapi kalau tanpa gambar raja pokok dah boleh agak berapa? Go on lah dengan formula yang dibentukkan sendiri daripada pemahaman logik. Baiklah, sekarang tengok soalan 3. Soalan 3 agak panjang. Soalan 3, Jonathan suka menyaksikan matahari terbenam di pantai. Sekarang ada 2 pantai yang boleh dipilih, Pantai Jati dan Pantai Cengal selama 2 hari. Okey, dia nak pergi selama 2 hari. Kebarangkalian Pantai Jati, hujan ialah
19/25. 19/25. Kebarangkalian hujan turun di Pantai Cengal. Hujan turun hujan bergantung pada hari sebelumnya. Hari sebelumnya. Jika hari sebelumnya tidak hujan, kebarangkalian hujan pada petang itu 5/7. Okey, kalau hari sebelumnya hujan, maka kebarangkalian turun 2/5. 2/5. Okey, sekarang cuaca cerah di kedua-dua pantai hari sebelum Jonathan bertolak. Hari sebelum Jonathan bertolak, cuaca cerah. Maksudnya tak hujan. Kalau tidak hujan, kita tidak akan gunakan yang ni. 2/5 kita tak akan gunakan. Okey. Sebab cuaca cerah. Okey. Okey, sekarang soalannya ialah soalan suruh kita mencari kebarangkalian pantai yang manakah patut dipilih oleh Jonathan jika dia dapat menyaksikan matahari terbenam di pantai pada kedua-dua petang. Maksudnya di kedua-dua pantai tak hujan dan tak hujan. Okey. Kita cuba buat jati dulu. Okey. Kebarangkalian saya tulis kat sini H tanda. Maksudnya tak hujan dan tak hujan pada kedua-dua hari. Okey, kalau kebarangkalian hujan terjadi di Pantai Jati ialah 19 hujan, kebarangkalian hujan sama dengan 19/25. Jadi kebarangkalian tak hujan, H tanda ialah akan sama dengan 6/25. 6/25. Okey. Sebabnya kalau hujan 19/25, tak hujan akan 6/25. Sebab bila ditambahkan kedua-duanya, jumlah kebarangkalian mesti 1. Okey. Jadi kita ada tak hujan dan tak hujan. Maksudnya 6/25 dan 6/25. Okey, darab sebab dia dan. Okey, so dapatkan berapa nilainya? Katakan saya dapat 36/625. Okey, sekarang kita buat di Pantai Cengal pula. Di Pantai Cengal, oleh kerana hari sebelumnya tidak hujan, so saya kena gunakan kebarangkalian yang ini. Sebab dia kata kalau hari sebelumnya tidak hujan, kebarangkalian hujan. Okey, kebarangkalian hujan ialah 5/7. Sebab sebelum Jonathan bertolak, cuaca adalah cerah pada hari sebelum dia bertolak. Okey. So kalau hari sebelumnya tidak hujan, saya akan gunakan yang ini. Ini saya potong sebab dia kata kalau sebelumnya hujan, kita gunakan kebarangkalian ini. So yang tu 2/5 saya potong, saya tak nak guna. Kalau kebarangkaliannya hujan 5/9, kebarangkalian tidak hujan di Pantai Cengal akan jadi 2/7. Sebab bila kita tambahkan kebarangkalian, jumlahnya akan menjadi 1. Okey. So kebarangkalian tidak hujan di Cengal dan tidak hujan akan menjadi tidak hujan dan tidak hujan 2/7 darab dengan 2/7. Saya akan dapat 4/49. Sekarang kita tengok antara 4/49 dengan 36/625 yang mana mempunyai kebarangkalian lebih besar. Kalau dalam bentuk pecahan, kita tak dapat bandingkan dengan
mudah. So apa yang perlu dibuat, tukarkan kebarangkalian dalam pecahan ni kepada nombor perpuluhan. Okey, kita akan dapat 0.057 di sini. Ini kita akan dapat 0.0816. Ya, okey, barulah kita mudah tengok yang manakah mempunyai kebarangkalian yang lebih tinggi. So, kebarangkalian 0.0816. So, yang manakah yang perlu dipilih oleh Jonathan kalau dia nak menyaksikan matahari terbenam di pantai pada kedua-dua petang? So, dah ada jawapan ke belum? Ada Ini yang mempunyai kebarangkalian yang lebih tinggi yang tak hujan. So, tolong jawab kesimpulannya apa dia. Nak pilih pantai yang mana supaya dia dapat lihat matahari terbenam pada kedua-dua hari. Tuliskan kesimpulannya, nak pilih yang mana satu dan beri justifikasi kenapa pilih pantai tersebut. Berdasarkan kebarangkalian kedua-dua hari tidak hujan. Baiklah, itu saja untuk hari ini. Selamat berpuasa, selamat belajar, jaga kesihatan, patuhi PKP dan juga jangan lupa buat tugasan yang diberikan.